Okay, so kita akan bincang soalan yang hari tu. Okay, first kali soalan yang pertama. Okay, dia tunjuk ubat gegat iaitu naftalina. So korang pun dah pernah jumpa naftalina tu. Okay, kita dah buat eksperimen pun. Okay, so soalan pertama, lukis struktur atom bagi atom karbon. So dekat sini dia suruh lukis struktur atom. Okay, bila struktur atom awak kena ingat kena ada label. Okay, kena ada label bagi struktur atom tersebut. Okay, so dari sini nombor proton karbon dia bagi 6, nombor nukleon dia bagi 12. So kalau kita buat dalam bentuk PY, okay, so karbon, okay, dekat atas ni 12, bawah ni 6. 12 tu kita panggil sebagai apa? Ni sekali ingat ulang kaji ya. So 12 ni kita panggil sebagai apa? Apa 12? Kelas 12 tu apa? Nombor apa? Okay, so 12 betul. Nombor nukleon. 6 nombor apa? Proton. Yes, nombor proton. So 12 adalah nombor nukleon. Okay, nombor nukleon, bawah 6 adalah nombor proton. So ni nombor nukleon. So 6 adalah nombor proton. Okay, jadi so bila lepas tu kita kena buat daripada nombor proton kita boleh buat susunan elektron dulu. Okay, untuk buat struktur atom kita perlu buat dia punya susunan elektron dulu. So susunan elektron dia, okay, petala pertama 2, petala kedua adalah 4. Okay, petala pertama 2, petala kedua boleh 4. Okay, cikgu ulang balik. Petala pertama maksimum boleh letak 2. Okay, petala kedua maksimum boleh letak 8. Petala ketiga maksimum boleh letak 8. Last kali petala keempat maksimum boleh letak 8. Kita belajar unsur daripada nombor proton yang pertama hingga nombor proton yang ke-20. Okay, lepas daripada 20, susunan yang dekat sini akan berbeza. So daripada unsur yang nombor proton nombor 1 hingga nombor 20, okay, susunan dia seperti yang cikgu dah tunjuk ni. Okay, petala pertama maksimum 2, kedua, ketiga dan 4 maksimum dia adalah 8. Okay, jadi nombor proton kita kena label bahagian nukleus. Okay, so tengah adalah nukleus. So sini adalah nukleus. Okay, dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Okay, jadi macam mana kita nak tahu bilangan nukleon? Bilangan neutron. So nombor proton tolak dengan nombor nukleon tolak dengan nombor proton. So awak dapat 6. Okay, proton dan juga neutron. Okay, jadi nak tahu bilangan neutron, nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Okay, lagi satu cikgu nak ingatkan pasal istilah. Okay, nombor nukleon wujud. Okay, bilangan nukleon tak wujud. Okay, so ini ada bilangan nukleon tak wujud, hanya wujud nombor nukleon. Okay, nombor proton wujud, bilangan proton pun wujud. Okay, benda ni ada, istilah ni ada, nombor proton, bilangan proton. Okay, bilangan elektron wujud, nombor elektron tak wujud. Okay, istilah nombor elektron tak wujud. Last kali, bilangan neutron wujud. Okay, istilah dia wujud, nombor neutron tak wujud. Okay, ni tak ada. Okay, so awak kena hati-hati dengan istilah yang digunakan dalam kimia. Jadi struktur atom bagi atom karbon awak kena tunjuk nukleus dia ada berapa proton, ada berapa neutron. Okay, cikgu ulang balik. Untuk dapat bilangan neutron, nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Okay, boleh kat sini? Boleh? Okay, seterusnya soalan B1. Okay,
bentuk soalan SPM macam ni saja. Awal-awal soalan nombor 1, nombor 2 terang dia tanya pasal benda ni. Jadi awak kena peganglah tajuk ni. Sebab benda ni senang. Okay, so yang ini kita panggil sebagai perwakilan piawai. Okay, cikgu ulang balik. Atas nombor nukleon, bawah nombor proton. So, apa maksud isotop? Okay, bila dia tanya pasal maksud, awak kena terangkan, tak boleh tertinggal satu pun perkataan. Jadi, kalau kita tengok karbon 12, karbon 14. So, unsur yang sama tapi ada dua jenis atom. So, awak kena buat atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama ataupun kita boleh cakap juga nombor proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza ataupun nombor nukleon yang berbeza. Okey, dekat sini istilah yang cikgu tunjuk kat atas ni. Okey, istilah yang ni adalah penting. Okey, salah istilah, salahlah jawapan awak. Okey, so atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama ataupun nombor proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza ataupun nombor nukleon yang berbeza. So itu adalah maksud isotop. Okey, soalan yang seterusnya, tentukan bilangan neutron dan proton. So lagi sekali cikgu ingatkan dekat atas adalah nombor nukleon, bawah adalah nombor proton. Macam mana kita nak dapat bilangan neutron, nombor nukleon tolak dengan nombor proton. Nombor nukleon tolak dengan nombor proton. So awak dapat bilangan neutron. Okay, so yang ni 4 markah dekat situ. Okay, kegunaan C14, karbon 14, salah satu isotop untuk karbon iaitu menganggar usia fosil. Okay, boleh sampai sini? Okay, seterusnya. Yang ini pun kita dah buat eksperimen pemanasan dan penyejukan naftalena. So yang ini adalah graf lengkung pemanasan naftalena. Okay, graf lengkung pemanasan naftalena. So jenis zarah awak kena ingat sama ada atom, molekul ataupun ion. Ini adalah jenis zarah. Kalau cecair gas pepejal itu adalah keadaan zarah. Okey, keadaan zarah barulah pepejal, cecair ataupun gas. So jenis zarah atom, molekul ataupun ion. So tadi kita dah tengok ni C10H8. So ada lebih daripada satu atom dalam sebatian tu. Jadi dia adalah molekul. Okey, jenis zarah dia adalah molekul. Okey, so ini lengkung pemanasan naftalena. So kalau jenis zarah molekul, okey, kalau pemanasan, perubahan keadaan zarah daripada keadaan apa menjadi apa? Kalau pemanasan naftalena ni, perubahan keadaan zarah daripada keadaan apa kepada keadaan apa? Bila kita panaskan? Pepejal kepada cecair. Yes, pepejal kepada cecair. So kat sini pepejal akan berubah menjadi cecair. Okey. Jadi takat lebur naftalena bila mula saja graf tu menjadi malar, okey, yang itu adalah suhu ataupun takat lebur bagi naftalena. Bila start je graf malar, dekat situ adalah takat lebur bagi naftalena iaitu 80 darjah Celsius. Unit wajib tulis. Okay, unit wajib tulis. Tak tulis salah walaupun 80 awak buat. Okay, so unit wajib tulis. Okay, mengapakah tiada perubahan suhu dari B ke C? So, tenaga haba yang dibebaskan diserap oleh zarah untuk mengatasi daya tarikan antara zarah apabila zarah bertukar dari pepejal kepada cecair. Itu adalah sebab kenapa tiada perubahan suhu. Kat sini malar. Okey. So kita tengok dulu pada graf ni. Dari A ke B. Keadaan apa zarah ni? Zarah naftalena ni dalam keadaan apa? A ke B?
A ke B, keadaan apa? Pepejal ke cecair? A ke B still dalam keadaan pepejal. Okay, A ke B still dalam keadaan pepejal. Start T1, start masa T1, barulah pepejal bertukar menjadi cecair. So dekat B dan C tu, keadaan Zara Naftalina waktu tu ada pepejal, ada cecair. Start T2, sini dah completely jadi cecair. Okay, pepejal waktu A dan B, waktu suhu mala pepejal dan cecair. Bila C dan D start completely jadi cecair. Okay, kalau kita teruskan lagi pemanasan, kita akan dapat satu lagi graf. Dekat sini cecair dan juga gas. So sini adalah gas. Okay, jadi soalan yang seterusnya, bilakah semua pepejal naftalena mula lebur? Maknanya tak ada lagi dalam keadaan pepejal. So waktu T2. So T2 unit dia adalah minit. Kalau guna minit, minit. Kalau guna saat, saat. So semua pepejal lebur waktu T2. Okay, boleh? Boleh. Okay. So seterusnya 2A. Okay. Bilangan proton, bilangan neutron, bilangan elektron. So istilah untuk bilangan proton dan neutron. Jadi istilah dia adalah nombor nukleon. Okay. Bilangan nukleon salah sebab tak wujud istilah bilangan nukleon. Okay. Hanya nombor nukleon. Iaitu jumlah bilangan proton dan juga bilangan neutron. Okay. Dua zarah subatom. So atom, dalam atom ada proton, neutron dan juga nukleus. Proton, neutron, dan juga elektron. Okay. Tapi yang berada dalam nukleus adalah proton dan juga neutron. So elektron berada dekat mana? Elektron mengelilingi nukleus dalam petala. Okay. So dalam nukleus ada proton dan juga neutron. Okay, perwakilan piawai. So macam ini perwakilan piawai. Nombor besar adalah nombor nukleon, nombor kecil adalah nombor proton. Okay, yang besar dekat atas, yang kecil dekat bawah. Okay, macam mana nak dapat? So kita rujuk pada jadual yang diberi. Bilangan proton campur dengan bilangan neutron. So awak akan dapat nombor nukleon. Okay, seterusnya susunan elektron bagi ion X. Okay, bila ion awak dah kena ingat mesti dalam kurungan, mesti ada negatif ataupun positif. Okay, bila ion mesti ada kurungan, ada cas negatif, ada cas positif. Ion dalam keadaan negatif ataupun bercas positif. Okay, so awak kena hati-hati pada soalan sini, kadang-kadang dia trick awak. Ion ke atom yang dia nak. Okay, so bila ion, okay kita tengok ion X. So X, kita tengok, kita rujuk pada apa? Kita rujuk pada bilangan elektron untuk X. So bilangan elektron untuk X adalah 17. So tulis susunan elektron jadi 2, 8, 7. Okay, petala pertama 2, petala ke-8, petala ke-2 8, petala ke-3 7. Yang ini dalam keadaan atom. Okay, so 2, 8, 7. Okay, dalam keadaan atom. Okay, so bila dalam keadaan atom dia tak stabil. So macam mana dia nak stabil? Dia kena lengkap, dia kena mencapai susunan elektron yang stabil iaitu oktet ataupun duplet. So kalau kita tengok dekat petala valence ataupun petala terakhir dia ada 7. Jadi senang dia nak terima elektron ke senang dia kena lepaskan elektron? Nak capai 8, nak capai oktet. Senang atom terima elektron ke senang atom X ni melepaskan elektron untuk capai oktet? Senang terima. Berapa elektron yang dia terima? 1. 1. Okay, so bila dia terima elektron, dia akan jadi ion yang bercas negatif.
So dia senang untuk terima elektron, untuk capai elektron oktet yang stabil. Jadi yang ini adalah dia punya lukisan untuk susunan elektron. Okay, X dia punya simbol nukleus, barulah petala pertama, petala kedua dan petala yang ketiga. Okay, dalam kurungan petala terakhir telah capai 8 elektron. Cas 1 sebab dia terima 1 elektron. Kalau 2 negatif, dia terima 2 elektron. Kalau 3 negatif, atom tu terima 3 elektron untuk capai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi dekat sini dia akan jadi ion X negatif. Okay, susunan elektron dia dah jadi 288. Okay, boleh? Jelas tak kat sini? Apa beza atom dengan ion? Atom tak ada kurungan, dia dalam keadaan neutral, tak ada charge negatif ataupun positif. Bila ion mesti ada kurungan, petala valence dia telah capai susunan elektron oktet ataupun duplet dan juga ada charge negatif ataupun positif. Okey, boleh? Lukisan susunan elektron bagi ion? Boleh. Okey, so last kali, soalan yang seterusnya. Okey, formula empirik bagi oksida T. Okay, so kita tak buat yang ini, kita buat yang awak buat hari tu, pembakaran magnesium oksida. Okay, apa beza eksperimen yang ini dengan eksperimen yang awak buat? Yang awak buat tu untuk logam apa? Okay, eksperimen yang kita buat bakar magnesium tu untuk logam yang reaktif ke kurang reaktif? Pembakaran yang kita buat, ada dua cara kita nak cari formula empirik bagi logam. So satu yang awak dah buat lah, kita bakar magnesium. Yang satu lagi gambar rajah yang ni. Okay, so apa beza pembakaran guna yang macam awak dah buat tu dengan yang ni? Mana yang untuk reaktif, mana yang untuk logam kurang reaktif? Mana kelas? Okay, so kereaktifan ni kita tengok pada unsur yang berada di atas H, hidrogen, unsur yang berada di bawah H, hidrogen. Okay, yang berada di atas H adalah yang reaktif. Okay, yang berada di bawah H adalah kurang reaktif. Okay, jadi yang reaktif kita guna mangkuk pija, kita bakar secara directly. Yang kurang reaktif kita guna eksperimen yang ini. Okay, beza kita gunakan kaedah pembakaran tu untuk logam reaktif dan juga logam bukan reaktif. So pembakaran directly guna mangkuk pija adalah logam reaktif. Okay, dia punya kedudukan logam adalah di atas hidrogen. Manakala yang ini adalah untuk logam yang kurang reaktif. Okay, kita gunakan macam ni lah. So itu beza dia. Okay, keduduk logam yang berada di atas hidrogen reaktif, yang berada di bawah hidrogen adalah kurang reaktif. Okay, so apakah maksud formula empirik? So macam biasa, bila maksud kena lengkap dan tepat. Jadi kena ada perkataan formula kimia. Okay, sebab formula ada banyak. So ini adalah formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas bilangan atom setiap unsur di dalam sebatian. So baru awak dapat 1 markah. Okay, seterusnya cara nak kira logam T dan juga oksigen. Okay, logam T. So kita contoh ni nombor 1, nombor 2, nombor 3. So nak dapat logam T sahaja, nombor 3 tolak dengan nombor 1. So awak dapat jisim bagi logam T. Nak dapat oksigen yang ada O lah, oksida ni. So tolak dengan mana? Kita tolak dengan logam T. Maknanya 2 tolak dengan 3.
So 2 tolak dengan 3. So kita dapat jisim bagi oksigen. Oksida tu adalah nama bagi oksigen kalau dia letak dekat belakang. Okay. Jadi unit kena ada unit gram. So awak dapat yang inilah. Okay, bila hitung nisbah mol macam awak buat formula empirik. Macam mana? Yelah kita nak cari formula empirik lah. So mesti cari bilangan mol dulu. Okay, bilangan mol. So cikgu hari tu dah bagikan bilangan mol untuk T64. So cari bilangan mol. Lepas awak dapat bilangan mol, barulah kita boleh kira nisbah bilangan mol. Macam mana nak cari nisbah bilangan mol? Kita bahagikan dengan bilangan mol yang antara T dan O mana yang paling rendah. Okay. Tapi sebab ni sama, so kita bahagikan, kita dapatlah nisbah dia 1 nisbah 1. Okay, bilangan mol dulu, macam mana nak cari bilangan mol, jisim bahagi JMR. Lepas tu cari nisbah bilangan mol, macam mana nak dapat nisbah bilangan mol. Awak bahagi antara dua ni, tengok mana yang terendah, yang itu yang awak bahagikan dengan dia. Tapi nisbah sama, so kita bagilah dapatlah 1-1. So ini adalah hitung nisbah bilangan mol. So 2 markah kat sini. Okay, formula empirik. So TO, okay, sebab logam dia adalah T dengan oksigen, atom T dan atom oksigen. So TO, biasakan tulis logam dulu, O ni adalah bukan logam. So tulis logam dulu baru bukan logam. So TO, dia punya formula empirik. Okay. So, kenapakah gas hidrogen dialirkan melalui tabung didih selepas pemanasan? Supaya logam T, mengelakkan logam T daripada teroksida semula. Okey. Ni, dekat sini. So, dekat kawasan yang ini, kita kena sentiasa alirkan gas hidrogen. Okey, mana datang gas hidrogen dekat sini? Kalau awak tengok dekat sini, tak ada pun gas hidrogen. So, daripada mana? Daripada tindak balas antara asid hidroklorik dengan zinc. Okay, so bila zinc bertindak balas dengan asid hidroklorik, dia akan menghasilkan garam iaitu zinc klorida dan juga gas hidrogen. Gas hidrogen ni lah yang akan dialirkan ke dalam tabung ni lah, ke dalam salur ni. Okay, dia ada 2, sebelum dengan selepas pemanasan. Kalau sebelum pemanasan, kenapa gas hidrogen kena sentiasa dialirkan dalam ni? Untuk memastikan tiada gas lain yang ada dalam salur ni. So dia nak pastikan semua gas hidrogen saja yang ada dalam salur ni untuk mengelakkan daripada letupan berlaku. So kita kena keluarkan semua gas selain daripada gas hidrogen saja yang ada dalam tu untuk mengelakkan letupan berlaku. Itu sebelum pemanasan. Selepas pemanasan, kena ada juga gas hidrogen kat sini. Maknanya tindak balas ni kena sentiasa memang akan sentiasa berlaku lah sebab dia akan bekalkan gas hidrogen. Jadi selepas pemanasan, untuk mengelakkan kuprum oksida ni, waktu awak panaskan kuprum oksida, bila dah lepas pemanasan dia akan jadi kuprum. Okay, so untuk elakkan kuprum ni daripada jadi balik kuprum oksida. Okay, untuk elakkan kuprum teroksida semula ataupun kuprum menjadi kuprum oksida balik. Sebab tu kita kena alirkan gas hidrogen selepas pemanasan. Okay, beza ya sebelum dan selepas. Okay, seterusnya macam mana nak tahu tindak balas telah lengkap? Proses penimbangan, pemanasan dan penyejukan diulang sehingga mendapat jisim logam T yang tetap. So ini cara untuk tentukan tindak balas telah lengkap. Sama juga macam dalam formula empirik ni, kita kena buat proses penimbangan, pemanasan dan penyejukan, kena ulang sehingga dapat jisim magnesium yang tetap. Okay, tapi hari tu kita buat sekali je lah sebab sekali pun dah lama kan. So kita buat, kalau untuk dapat yang tepat, kita kena ulang benda tu sampai dapat jisim logam T yang tetap. Okay. Boleh? Formula empirik? Jelas? Jelas. Okay. Seterusnya, soalan terakhir. Soalan nombor 4. Okay. Pengiraan persamaan. Okay, plumbum nitrat menghasilkan plumbum oksida, nitrogen dioksida dan juga gas oksigen. So gas oksigen kena ingat wujud sebagai molekul sodium O2.
apa saja gas kecuali yang dalam kumpulan dalam kumpulan 18. Kecuali kumpulan 18 dia monoatom. Okay, gas selain daripada kumpulan 18 dia monoatom. So yang ni dia mesti wujud sebagai 2. O2, N2 gas nitrogen, hidrogen H2. So O2 untuk gas hidrogen. Okay, nitrogen dioksida. Kalau bukan logam dengan bukan logam, so kita ikut saja. Nitrogen N, oksida untuk O. Di maksud dia oksida ni, oksigen ni ada 2. Kalau nitrogen monoksida NO. Kalau sulfur trioksida, sulfur oksida 3 maksudnya ada 3. Okay, so nitrogen dioksida, nitrogen NO2, nitrogen dioksida. Okay, plumbum oksida. So yang ini bukan logam dengan logam, awak kena ingat yang cas. Macam mana? PB, ion plumbum. Apa cas ion plumbum? Okay, apa cas ion plumbum? Apa cas ion plumbum? Puga lenti. Puga? Okay, so plumbum 2+. Okay, apa cas oksida sidatan? Cas ion oksida sidatan. Okay kelas, apa cas ion oksida? O2 minus. 2 minus, okay. So macam mana cara nak buat? Bila yang ini awak kalau tak mahir lagi, awak kena ingat darat silang tu. So PB 2+, O2 minus. So pergi ke mana? 2 pergi ke bawah O, 2 sini pergi ke sini. So kita akan dapat patutnya PB2O2 2 lah kan. Tapi kalau dia punya nombor sama, automatik dia dimatikan. So dia akan jadi PBO. Okay, bila bila nombor yang dekat bawah ni sama, so automatik hilang. So dia jadi PBO. Okay. So plumbum nitride. PB2+. Okay, nitride. Apa formula ion nitride? Apa formula ion nitride? NO3. NO3. Cas dia? Minus. Minus, yes betul. So NO3 cas dia minus. So 2 pergi bawah NO3, 1 ni pergi bawah plumbum. Okay. So plumbum dapat 1, NO3 sebab ada lebih daripada 2 atom, dia mesti dalam kurungan. So NO3, okay, 2 ni dapat dekat plumbum nitride. So PbNO3 dalam kurungan 2. Jadi ini adalah dia punya formula formula kimia dia. Okay, lepas tu seimbangkan. So awak dapatlah macam ni. Okay, so kalau awak tak ingat cara nak, tak ingat dia punya ni, awak kena ingat dia punya ion. So darab silang, so awak akan dapatlah dia punya formula kimia untuk setiap sebatian. Okay. So bahan dan hasil tindak balas, yang depan adalah bahan, yang belakang semua adalah hasil tindak balas. Mestilah dia start dengan bahan dulu, akan menghasilkan hasil tindak balas. So bahan tindak balas, so bila dia suruh kenal pasti bahan, awak kena namakan. Tak boleh tulis formula kimia. So kena namakan. So bahan tindak balas plumbum 2 nitride. Hasil tindak balas plumbum 2 oksida, nitrogen dioksida dan juga oksigen. So yang ada 2 ni pun awak kena ingat sebab ada ion yang ada lebih daripada 2 nombor pengoksidaan. Contohnya ferrum. Ferrum ada 2+, ada 3+. Okay, awak kena ingat letak nombor ni plumbum, ferrum sebab ada 2+ dan juga ferrum 3+. Okay, cuprum. Cuprum 2. Okay, yang awak biasa guna cuprum 2. Tapi dia ada banyak, cuprum ni ada lebih daripada 1 nombor pengoksidaan. Sebab tu kita kena tulis dia punya nombor pengoksidaan dia berapa. Okay. Seterusnya,
Pengiraan. Okey, bila pengiraan awak kena ingat 3 step tu. Pertama, cari bilangan mol. Kedua, cari apa? Mesti cari nisbah mol. Okey, yang ketiga baru ikut soalan nak apa. Okey, bilangan mol, kedua nisbah mol, ketiga soalan. Okey, kenapa kita kena cari nisbah mol? Okay, kalau awak tengok soalan dia, soalan tanya apa? Soalan tanya gisim plumbum nitrite. So soalan tanya gisim plumbum nitrite. Yang dia bagi boleh cari bilangan mol hanyalah gas hidrogen. Gas oksigen. Okay. Jadi macam mana kita nak dapat bilangan mol plumbum nitrite ni? Kita kena guna nisbah mol. Okay. So sebelum tu ada berapa formula nak cari bilangan mol? 3. Okay, yang pertama. Macam mana nak cari bilangan mol? Yang pertama, tak kisah nama mana. Apa? Yang pertama apa? Bilangan mol. Bilangan zarah bahagi Na. Ya, bilangan zarah bahagi nombor Avogadro. Zarah ni tak kisahlah molekul, atom ataupun ion. Okay, yang kedua, macam mana cari bilangan mol? Gisim bahagi Gisim molar. gisim molar ataupun JMR. Apa beza gisim molar dengan JMR? JMR tak ada unit. Gisim molar ada unit. Cara dia sama macam cari JMR. Okey, yang ketiga. Isi padu gas. Isi padu gas bahagi dengan Isi padu molar. isi padu molar. So isi padu molar dia dah bagi 24 ataupun 22.4. Okay, so kat sini soalan dia bagi gas oksigen. So kita nak guna formula yang mana? 1, 2 atau 3? 3. Okay, so kalau awak tengok isi padu molar unit dia dalam dm3, tapi sini dia bagi dalam cm3. Sepatutnya unit adalah dalam dm3. Jadi cm3 ni awak kena tukar kepada dm3. So cm tukar kepada dm, kita bahagi 1000. Okay, cm tukar kepada dm, kita bahagi 1000. Jadi kena bahagi dulu. So baru bahagi dengan 24. So kita dapat bilangan mol apa? Bilangan mol oksigen sama dengan 0.15. So tulis bilangan mol apa yang awak cari. So sini kita cari bilangan mol oksigen. Kenapa kena bahagi 1000 ni? Awak kena tengok ni. Unit apa yang digunakan? Unit sini mesti sama dekat sini. Okay, so cm3 bahagi dulu 1000 baru dapat jadi dm3. Okay. Selepas pertama cari bilangan mol, kedua mesti cari nisbah mol sebab ni adalah tiada persamaan. Okey, so kita nisbahkan apa? Nisbahkan yang tahu dengan yang tak tahu. Okey, nisbahkan benda yang awak tahu dengan yang tak tahu. So yang kita tahu apa? Kita tahu bilangan mol oksigen. Nisbahkan dengan apa? Nisbahkan dengan plumbum nitrite. Okey. Sebab kita tak tahu bilangan mol plumbum nitrite. So nisbahkan yang atas, tengok persamaan. Dari persamaan. So tengok persamaan. Okay, berapa mol oksigen? Depan ni yang menentukan bilangan mol. So 1 mol oksigen bertindak balas dengan 2 mol plumbum nitrite. Okay, so 1 mol oksigen bertindak balas dengan 2 mol plumbum nitrite. Jadi bawah daripada pengiraan. So ni awak dah kira letak kat sini. So 0.15 mol oksigen. Berapa mol yang terhasil? Macam dapat 0.3. Ni darab sini bahagi dengan sini. So 0.15 darab 2 bahagi dengan 1. Awak dapatlah 0.3 mol plumbum nitrite. Okay, so step pertama bilangan mol. Step kedua nisbah mol. Nisbahkan yang tahu dengan yang tak tahu. Yang ketiga barulah cari ikut soalan. Soalan nak gisim plumbum nitrite. Okay, so gisim plumbum nitrite awak guna formula nombor berapa?
Nombor berapa? 2. Nombor 2. GSIM bahagi dengan JMR. So kat sini dia dah bagi bilangan mol, nak cari GSIM. So bilangan mol darab dengan JMR. Okay, so dapat 0.3 darab 331. So awak dapatlah 99.3 gram. Unit mesti tulis. Tak tulis salah. So barulah awak dapat 4 markah. Okay, boleh? Step ni sama saja untuk setiap soalan. First, bilangan mol. Kedua, nisbah mol. Ketiga, ikut soalan nak apa. Nisbah mol, nisbahkan mol yang awak tahu dengan mol yang awak nak cari. Tahu dengan tak tahu. Okay? Seterusnya, kira GSIM JMR. Okay, GSIM formula relatif. So, macam ni. Siapa lagi tak tahu kira JMR? Okay, yang dalam kurungan kita darab dengan nombor yang dekat sebelah kurungan. So, C kena darab dengan 6. N pun kena darab dengan 6. Okay, maksudnya kat sini C ada 6, N ada 6. Okay, K ada 3, Ferrum ada 1. So awak dapatlah 329. Kalau dia kata GSIM molar, so kena ada unit gram mol negatif 1. Okay, kalau ni dia tak adalah unit. Okay, seterusnya cari yang ini. Okay, ramai dah sampai sini betul. Okay, maknanya ni M ada 2M. S ada 3, O ada 12, 4 dan 3, 12. Okay, bila dah sampai sini dia 2M. Maksudnya nak cari M, 2 ni pindah sebelah jadi bahagi. Sebab itulah awak dapat 27. Okay. So seterusnya bilangan ion nitrat dalam 2 mol ferrum 3 nitrat. So apa maksud kat sini? Ion ferrum ada 1, ion ferrum 3 ada 1. So ferrum 3 plus ada 1, ion nitrat ada 3. Kat sini ion nitrat ada 3. Okay. Jadi 2 ni sebab 2 mol kena darab dengan 3 sebab ada 3 ion nitrat dekat sini. So barulah darab dengan nombor Avogadro. So awak dapatlah bilangan ion nitrat. Okay, kalau dia nak cari bilangan mol ion ferrum, so darab dengan 1. Okay, ataupun terus darab. So ni kenapa kena darab dengan 3? Sebab kat sini ada 3 ion nitrat. Ferrum ada 1, ion nitrat ada 3. Sebab tu kena darab dengan 3. So awak dapatlah bilangan ion nitrat untuk 2 mol ferrum nitrat. So habis perbincangan ujian. Okay, boleh faham? Jelas? Boleh. Okay, so boleh tengok balik awak punya tu mana yang salah. Okay, so kita dah habis untuk perbincangan UP1. Okay, esok cikgu akan mula bincang modul. Okay, modul untuk bab jadual berkala. So pastikan awak siapkan sampai esok sampai kumpulan 1. Kumpulan 1 jadual berkala. Okay.